nak kena tentukan pagarnya cukup tinggi, nak kena tentukan bahawa kawalan yang lebih ketat supaya tidak ada yang dapat masuk ke dalam padang dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya panggil PC pada hari ini untuk nak memaklumkan bahawa tim kami dah sampai ke Uzbekistan dan sedang berada di bandar Jizak, yang mana tim yang kita akan lawan adalah Sogdiana Jizak. Dan Stanley pun baru berlepas malam tadi, dan kami ada beberapa ahli exco KLFA akan bertolak malam ini. Dan seperti mana yang kita tahu bahawa gamenya akan diadakan pada 5 hari bulan Oktober, lebih kurang pukul 9.30 ataupun 10 malam waktu Malaysia. Ini merupakan satu game yang sangat penting bagi kami, kerana kalau kami menang, ini akan menjadikan pasukan KL City sebagai juara bagi keseluruhan Asia Timur, keseluruhan Asia Timur. Dan selepas itu kami akan layak untuk ke final, di mana juara Asia Timur akan bertemu juara Asia Barat. Yang Asia Barat ini adalah pasukan daripada Timur Tengah, yang mana semifinalnya ataupun pertandingan untuk menjadi juara Asia Barat itu adalah di antara satu pasukan daripada Oman dan satu pasukan daripada Bahrain yang akan diadakan besok, malam esok. So kita akan tahulah siapa yang menang, dan kita akan tahu siapa yang kita akan berhadapan dengannya pada malam esok. Dan kalau kita berhadapan dengan mereka, insya-Allah dijanjikan kita akan bermain di stadium ini. Dan kalau kita menang di situ, maka juara Asia Timur bertemu dengan juara Asia Barat, dan kalau kita menang, maknanya kita akan menjadi juara seluruh Asia, klub kita ini. Dan ini akan merupakan satu kejayaan yang tak ada tolak bandingnya lah dalam sejarah KL City. Malahan kita capai ke tahap ini pun merupakan satu pencapaian yang boleh dibanggakan. Bagi yang tak memahami, AFC ini ataupun Asian Football Confederation, dia ada anjurkan dua kejuaraan, iaitu satu yang kejuaraan juara liga, yang mana yang JDT telah layak dan menyertai, dan telah baru-baru ini dikalahkan oleh Uwara Reds, yang Red Diamond daripada Jepun, di peringkat semifinal. Itu adalah untuk liga, juara liga, setiap negara masuk dalam pertandingan itu. Kami ni kita bukan juara liga, tetapi kami ni juara piala. Ni boleh dikatakan kalau dekat England tu Cup Winners Cup lah. Di Cup Winners Cup. Lalu kita menang sebagai juara piala Malaysia, dan kita bertanding dengan pasukan-pasukan negara-negara yang lain yang telah menjadi juara piala. So ni ada dua pertandingan yang berasingan. So itu sebabnya kita tak bertemu dengan JDT dan sebagainya, kita bertemu dengan tim-tim yang lain. So ini kita mengharapkan bahawa rakyat Malaysia dan khususnya warga kota lah akan memberikan sokongan yang penuh kepada usaha pasukan KL City untuk mencatat sejarah untuk negara kita. Kerana selain daripada JDT pada 2015, tak pernah ada pasukan daripada Malaysia yang telah maju ke tahap ini dan telah mencapai kemenangan untuk menjadi juara. So kita harap bahawa dengan segala yang telah kita usahakan, insya-Allah memang kita target untuk menjadi juara, dan kita rasa bahawa kita memang mempunyai kemampuan dan kebolehan untuk mencapai kejuaraan itu. Tetapi kita perlukan sokongan dan doa daripada semua supaya cita-cita ini dapat tercapai.
Untuk makluman, trip yang kita pergi ke Uzbekistan ini memang menelan belanja yang agak tinggi kerana tambangnya, hotelnya dan sebagainya tak kurang daripada 500,000 untuk pergi dan balik kecuali kalau kita pergi tak balik-balik lah, tu boleh jimat lah tapi untuk pergi dan balik lebih daripada RM500,000 dan seperti mana yang kita selalu sebut, KLCT ni pencapaian yang sedang kita lalui, yang sedang kita capai sekarang ini adalah yang terbaik sepanjang 32 tahun sejarahnya, tetapi malangnya kita tidak mendapat sokongan yang padu daripada semua pihak yang mana yang telah memberikan sokongan kita ucapkan terima kasih, kerana semestinya mesti ada lah, kalau tidak takkan sampai ke tahap ini, tetapi dari sudut sejarah perbandingan dengan dengan rekod yang sebelum daripada ini, boleh dikatakan pencapaian yang terbaik, tapi sokongan dan dokongan yang paling kurang lah, yang terkurang di dalam sejarah KLCT. So kita harap benda ni akan berubah. Kita ucapkan terima kasih kepada DBKL atas sokongan yang telah kita perolehi. Kita ucapkan terima kasih kepada UBB, kepada MASA, kepada pihak-pihak yang lain termasuklah Ecovest, Jekyll dan sebagainya. Tetapi hakikatnya untuk nak benar-benar mencapai kejayaan yang sepenuhnya dengan penuh bergaya, kita amat memerlukan sokongan daripada yang lebih lah daripada semua pihak bagi mereka-mereka yang ingin mengikuti secara live, seperti mana yang dalam kes perlawanan kita dengan Mohan Bagan, akan ada siaran live oleh pihak yang tertentu, bukan oleh kami. Ini daripada kelab penyokong dan sebagainya di Matic, seperti mana yang dalam game Mohan Bagan, dan kita harap semua penyokong-penyokong KL tu akan dapat bersama saya juga ingin merakamkan ucapan takziah kepada keluarga-keluarga mangsa di Indonesia, di stadium dekat daerah Malang yang mana yang dinyatakan bahawa ada lebih kurang dalam 205 kematian dan jumlah yang sama yang tercedera hasil daripada peristiwa yang malang yang berlaku pada malam kemarin lah Kita harap bahawa ini akan menjadi satu pengajaran bagi semua pihak supaya mengawal keadaan dan kawal perasaan supaya bila ada pertandingan jangan berulang jangan melampaui batas lah amat menyedihkan dan saya harap ianya tidak akan menyebabkan penyokong-penyokong kita dan peminat bola sepak tidak hadir ke stadium ni kita punya perjuangan bagi KLCT di antaranya ialah kita nak cuba hidupkan balik rasa cinta pada pasukan KLCT dan nak kerahkan penyokong-penyokong untuk hadir di stadium kita rasa amat sedih melihat di stadium KL ini kadang-kala penyokong bagi tim yang away tu lebih ramai daripada penyokong bagi home punya tim lah so kita harap bahawa dengan pencapaian yang kita akan capai ini, insya-Allah kita dapat revive balik the craze yang kegilaan bola sepak bagi penyokong-penyokong KLCT seperti mana yang wujud pada zaman dahulu lah. So insya-Allah So saya rasa itu dia yang saya nak kalau ada apa-apa nak disoal, tim kita dah ada di sana, Boyan pun ada di sana. Sana biggest problem adalah weather kerana dia punya suhu pada waktu malam boleh serendah 8 darjah Celsius
Dan mungkin pada waktu petang tu dalam belasan darjah Celsius, tapi pada waktu malam the game will be at 6 PM sampai 8 malam. So pada waktu 8 malam tu dia punya suhu tu boleh turun daripada 15 ke 16 darjah Celsius, turun sampai 8 darjah Celsius, dan kita khawatirlah pemain-pemain kita tidak biasa dengan udara yang sejuk yang masuk dalam lungs mereka bila mereka bermain. Tetapi itulah sebabnya mengapa mereka telah bertolak lebih awal untuk nak menyesuaikan diri mereka, insya-Allah, kita harap begitu. Okey. Ya. Sebelum ni ada macam ada pula kat media sosial yang mengenai Chelsea KLCT sendiri yang diorang kata dia tukar sponsor daripada UBB ke DBKL. Mungkin YB ada boleh ceritakan sikit sebab kenapa sponsor tu ditukar tu? Ya, dia perjanjian kita dengan UBB adalah untuk Liga Malaysia. Maka jersey yang adanya UBB itu di depan kita gunakan untuk Liga Malaysia, ya. Baru-baru ini DBKL telah menambahkan lagi lah sumbangan sponsorship bagi pasukan KLCT, maka dianggap bahawa lebih sesuai dan untuk mengiktiraf sumbangan dan sokongan yang telah diterima, kita bagi piala AFC kita letakkan DBKL di hadapan, ya. Tapi kita nak kena beritahu bahawa sumbangan setahun daripada DBKL adalah 5 juta sahaja, ya. Walaupun bunyinya besar, tetapi seperti mana yang kita tahu, pasukan bola sepak ni kalau negeri-negeri yang lain ada sampai 26 juta setahun, ada yang 33 juta setahun, ada yang 50 juta setahun, ya. So bagi KLCT dalam lingkungan 12 ke 14 juta setahun, itu pun termasuk dengan yang under 19 dan under 21 dan sebagainya. So apa yang kita dapat daripada DBKL 5 juta setahun itu alhamdulillah, tetapi kalau boleh tambah sikit lagi amat sangat dialu-alukan lah, ya. Ya. Berkenaan tragedi Kanjuruhan, pihak KLCT sendiri dengan pihak stadium ada lakukan apa-apa peningkatan keselamatan dia pun takut benda ni berlaku. Kita tak tahu kan, local league ni pun kadang-kadang ada yang fanatik. Ya. Kita juga sebutkan agak kecewa dengan peristiwa yang dalam semasa Sukan Sukma yang melibatkan pasukan wilayah persekutuan. Ada jugalah peristiwa yang kurang enak, tetapi tidaklah sampai ke tahap rusuhan, dan kita harap bahawa apa yang berlaku di Indonesia itu sebagai pengajaran bagi semua, termasuklah kita di KL ini, dan dari segi safety punya measures dan sebagainya, kita akan mintalah supaya diperketatkan di stadium. Lebih-lebih lagi kalau kejuaraan AFC itu berjaya diadakan di stadium Ceras ini, ya. Nak kena tentukan pagarnya cukup tinggi, nak kena tentukan bahawa kawalan, ya, yang lebih ketat supaya tidak ada yang dapat masuk ke dalam padang dan sebagainya, ya, insya-Allah. Jadi kejayaan KL di AFC kali ini, macam YB kata tadi, mungkin sokongan kurang, tapi bila kita dah nampak satu-satu tu mungkin ada mana pihak yang kata secara verbal ke kata berminat. Seperti mana yang kita tahu, semua pasukan bola sepak mesti diswastakan. So di antara matlamat kita dan drive kita, ya, untuk mencapai prestasi yang baik ini ialah untuk nak tarik perhatian pihak swasta yang akan sanggup untuk mengambil alih pasukan bola sepak ini, ya. Selain daripada soal prestasi, kita juga mengharapkan bahawa bila kita dapat hidupkan kembali sokongan dan kehadiran penyokong,
maka orang akan lihat bahawa bola sepak ini merupakan satu sukan yang boleh dijadikan sukan yang viable dari segi peminatnya, kehadiran dalam stadiumnya, penjualan souvenirs dia dan merchandise dia dan sebagainya lah, ya. Tapi kita tak nafikan bahawa untuk dijadikan sebagai satu bisnes yang viable, ia akan memakan masa, not overnight, tetapi mesti ada pihak-pihak yang minat dan committed ke arah membangunkan sukan bola sepak swasta, yang actually bisnes dan swasta, dan mereka mempunyai kemampuan untuk melakukannya lah. So kita memang sedang engage dengan syarikat-syarikat swasta, dan antara kriteria yang kita akan lihat untuk menilai tawaran-tawarannya ialah bukan sekadar tawarannya, tetapi dia punya business plan lah, macam mana dia nak bangunkan supaya KL City itu akan menjadi satu pasukan yang benar-benar boleh berdikari dan boleh menghasilkan pulangan yang munasabah, ya. Dari segi minat untuk tajaan, ada tak baik? Ya, ada. Kita dah dapat offers seperti mana yang disebutkan, yang UBB, Masa dan sebagainya, dan sekarang ini kita sedang mencari untuk tahun depan lah. Tapi ianya masih lagi satu perkara yang mencabar lah, tidak semudah seperti mana yang diharapkan. Tetapi kalau kita dapat prestasi dan sokongan yang seperti mana yang kita rancangkan itu, maka mungkin akan adalah pihak-pihak yang lebih berminat, ya, untuk sponsor, dan dengan itu digunakan KL City untuk advertising lah. Nak advertise dia punya produk ke, nak advertise dia punya company ke, dan sebagainya, ya. But to make it viable, we must perform, ya. So inilah yang kita jelaskan kepada semua pemain, bahawa ini adalah untuk jadikan KL City itu satu viable investment bagi pihak-pihak yang berminat. Tadi YB ada sokongan paling kurang bagi sebelum-sebelumnya KL City. Sokongan bentuk macam mana? Sponsor tu datang ke stadium tu macam mana? Kita punya kehadiran di stadium ni, saya seganlah juga nak sebut, tetapi biar kita sebutlah, dalam ratusannya, ya. Kalau kita pergi lawan dengan Terengganu, kita tengok dia punya stadium sampai ada kehadiran hampir 10,000. Di Melaka pun, ya, beribulah, ya. Tapi kalau di KL ni, Malangnya, baru-baru ni yang tertinggi adalah dalam 1,800 lah, yang tertinggi. Itu pun bila lawan dengan yang mana? Makassar, ya. Itu pun ramai orang Indon lah yang sokong Makassar. Ya. Tapi di antara yang tertinggi, ya. So ini adalah cita-cita kita untuk nak kembalikan penyakit demam bola ini, tapi untuk nak dapatkan keadaan itu, pasukan mesti perform, ya. We must perform, ya. So itulah yang usaha kita lah ke arah itu, ya. Jelang perlawanan dari Rabu nanti, ya, mungkin ada ganjaran untuk pemain-pemain tu kalau mereka berjaya bawa KL first time untuk ke final. Ya, setiap game yang kita main memang ada bonusnya. Dan untuk AFC ni memang setiap game yang kita main tu ada dia punya sumbangan daripada AFC, dan sebahagian daripada sumbangan itu memang kita kembalikan kepada players sebagai dia punya bonus, kerana kemenangan yang tercapai adalah hasil daripada usaha mereka, ya. So memang kita ada bagilah. Tapi bonus kita tidak selumayan sebahagian pasukan lah, ya, yang mana yang memang very cash rich. Tapi kita buat dengan telus, pemain-pemain tahu berapa yang kita dapat, dan diorang pun berpuas hatilah setakat ini dengan bonus yang diberikan hasil daripada kemenangan. Ya, kita menang dengan Makassar, kita dapat hadiah. Kita menang dengan Mohun Bagan, kita dapat hadiah.
kalau kita menang dengan Saud Diana ni pun kita akan dapat hadiah daripada AFC, ya. Tu kita akan kembalikan kepada player sebahagian daripadanya.